Salam sejahtera. Hari ini kita nak masuk bab 8 pula, iaitu sukatan serakan bagi data tak terkumpul. Pertama kita nak bincangkan apa? Kita akan bincangkan tentang perwakilan bagi data tak terkumpul. Ada 3 jenis kita akan bincang. Kedua, kita akan bincang tentang julat dan kuartil julat. Ketiga, kita akan bincangkan tentang apa? Variance dan sisihan piawai. Dan akhirnya kita akan lihat contoh-contoh soalan SPM KSSM. Okey, semua sedia Ada yang tak masuk lagi tak? Semua ada Sedia. Baik, perwakilan data ni ada 3 jenis yang kita perlu bina atau kita tafsirkan. Pertama, apa itu? Plot batang dan daun. Jadi, plot batang dan daun ini mudah aja kita nak tafsirkan. Itu kita akan lihat kekunci. Setiap soalan akan diberi kekunci. Mana kekunci dia? Di bawah ni Jadi awak nampak 2, lepas tu ada garis. Garis ni maksudnya kolom tu lah. Lepas tu ada 1. Maksudnya 21. Jadi kita baca macam mana? Bagaimana? Yang ni 20. 1 data. 21, 1 data. 23, 1 data. 24, 1 data. Jadi berapakah jumlah bilangan data semua ini? Berapa agaknya? Dia dapat? 4. Yang lain? 21. 21, 2, 23. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Boleh? Dia kata 2, lepas tu ada garisan ni. Garisan ni maksud satu kolom ni, satu kolom ni. Jadi 21. 20, 21, 23, 24. 31, 32, 32, 32, 33, 34. Cara nak baca dia. Lepas tu plot titik. Plot titik maksudnya jika contohnya markarnya 1 point lah. Jadi berapa orang yang dapat? 1, 2, 3, 4. 4 orang. Ini maksudnya kekerapan dia lah. Kekerapan tu frekuensi F.
Yang dapat 2.2 orang. Yang dapat 3.1, 2, 3, 4, 5. Jadi bila awak nak susun data itu, daripada rendah ke tinggi atau menaik. Jadi satu ni ada 4. 1,11 sampai 4 kali. Lepas tu 2, 2, 2. 3 ni ada 5 kali sampai awak dapat satu data menaik. Lepas tu awak boleh cari median dia, tengah-tengah dia. Boleh? Akhirnya plot kotak. Plot Boleh. kotak ni nanti kita akan bincang lebih lanjut dalam soalannya nanti. Soalan membina plot kotak. Okey, kita nak masuk julat. Apa itu masuk julat? Range lah, bahasa Inggeris range lah. Jadi kita sebelum apa-apa, kita kena langkah pertama, kita susun menaik. Kita lihat kan data mentah yang kita dapat dari lampangan atau satu kumpulan, maka kita susun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu kita buat apa? Kita cari nilai cerapan yang terbesar. Cerapan ni maksudnya kita ambil data tu daripada satu kawasan atau satu kumpulan. Kita cerap, kita ambil. Jadi terbesar, kita tandakan 9. Cerapan terbesar, nilai cerapan terkecil, 2. Julatnya 9 tolak 2. Dapat 7. Jadi kita dapat tahu berapa besarnya serakan yang kita dapat, berapa lebarnya. Jadi range dia dalam 7 lah. Antara 3 hingga 2 hingga 9 ni, julat dia 7. Okay, julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Kuartil ni maksud apa? Quart. Per 4. Jadi mula-mula kita buat apa? Kita susun data ini dulu. Menaik. Tapi soalan ni dah diberi menaik. Jadi terus kita cari kuartil. Rasa-rasanya median ni di mana? Kita lihat data ni ganjil ke genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia ganjil kan? Kalau ganjil, kita kumpulkan 2, 2, 2 sampai kita akan jumpa tengah-tengah dia. Sebab antara kiri dan kanan selalunya seimbang kan? Maka kita akan jumpa nombor di tengah-tengah untuk ganjil kan? Jadi kita ambil cerapan 2, 2. Seperti dalam buku teks. Awak boleh rujuk dalam buku teks awak juga. Kalau ada, dia akan ambil bulat 2, 2, 2. Dari kiri, kanan sampai ke tengah. 2 cerapan. 2 cerapan. Jadi median, awak kena cari median dulu. Untuk mencari julat antara kuartil, cari median dulu. Jadi median ni kuartil ke berapa? Siapa ingat? Ataupun siapa faham? Maksud median ni. Median ni adalah juga kuartil yang ke berapa? Kedua. Dia sama kedua. Kalau kuartil kedua ni separuh. 1/2. Jadi median ni sama dengan kuartil ketiga. Kita tandakan median dulu.
Lepas tu, kuartil pertama ni adalah 1/4. Betul? Sebab data ni kita akan bagi 4 bahagian. Kuartil ketiga sama dengan berapa pecahan dia? Kalau kuartil pertama 1/4, median 1/2. Kuartil ketiga sama dengan berapa pecahan dia? 3/4. Mudah je. Awak ambil satu segi 4 tepat, awak bagi 4. Jadi kuartil pertama ni 1/4. Kan? Kuartil ketiga 3/4. Median 1/2. 1/2 sama dengan berapa peratus? 50%. Bila 50% adalah setengah kan? Tapi kalau kita bagi 4, Q1 atau kuartil ni menjadi berapa? 25% atau 0.25. 0.25 sama berapa? 1/4. Jadi selepas median 50%, kuartil ketiga adalah berapa peratus? 75% atau apa perpuluhannya? 0.775. Tukar pada pecahan jadi berapa? Kalau 0.75? 3/4. 3/4. Jadi kuartil 3 ni peratusnya 75% sebenarnya. Kuartil pertama adalah 25% atau 25%. Median adalah 50%. Boleh? Jadi awak dah faham, senangnya ingat. Boleh? Jadi julat antara kuartil ni untuk tak terkumpul ni, awak kena ambil 2, 2, 3, 8, 9, 4, 5, 6, 7. Ambil yang median dulu. Cari yang median, baru awak dapat kuartil pertama dan kuartil ketiga. Lepas tu awak tolakkan. Sama dengan 3. Itulah sukatan serakan dia. Okey, untuk data ni pula. Okay, data ni kita susun dahulu. Jika dah susun, terus kita cari median. Lepas tu kita pastikan nombor ni, nombor data-data ni ganjil ke genap. Ganjil kan? Jadi kita bulatkan dua-dua cerapan, setiap cerapan sehingga kita dapat median. Jadi median dia 19 kan? Tapi kuartilnya kita kena ambil di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah ni. Jadi median dia 19. Kuartil pertama dia antara 14. Dan kuartil ketiga antara 20 dan 21. Jadi kita kena tambahkan antaranya. 14 tambah 14. 20 tambah 21. Lepas tu bagi 2. Boleh? Sebab 1/4 ni di tengah-tengah antara 14 dan 14. Antara 20 dan 21. Jadi kita kena tambah dan bahagikan.
Ini untuk data yang ada bilangannya 11. Kita dapat 6.5. Baik. Yang ni pula genap. Okey. Kalau untuk yang genap dan datanya ada 8, macam mana? Kita buat cari cerapan dia 222. Maka genapnya selalunya dia di antara kan median dia. Maka kuartil dia pun sama. Ini untuk data yang bilangannya genap. Okey, berapakah dia kuartil 3 dan kuartil 1-nya? Okey, boleh semak gunakan kalkulator masing-masing, dapat berapa? Untuk bilangan data ni yang ada 8 atau N sama dengan 8. Baik, dapat berapa? Tengok, kuartil 1 dapat Kuartil 3 dan kuartil 1? kuartil 1 dia 2.3. Dapat. Jadi kita campurkan di antara nombor ni. Sebab kuartil pertama di tengah-tengah kan. Bahagi 2. .75 tolak 2.3. 0.45. Baik, boleh? Boleh. Baik, seterusnya julat. Kita mencari julat antara kuartil yang bentuk jadual dan mempunyai frekuensi atau kekerapan. Okey? Inilah kekerapan lah. Maksudnya skor 1 ni ada 4. 4 orang. Jadi inilah kekerapan dia kan. Bawah ni. 4, 5, 7, 8, 10, 6. Jadi macam mana kita nak cari untuk yang bentuk jadual pula? Tadi untuk data yang kita boleh senaraikan dan dia tak terlampau besar kan. Okey, jenis yang kedua, data yang kekerapan dia banyak. Seperti skor 1 ada 4 orang, skor 2 ada 5 orang dan seterusnya. Jadi apa kita perlu buat? Jadi kita perlu buat apa? Kita kena cari kekerapan longgakan. Kekerapan longgakan dahulu. Macam mana nak cari kekerapan longgakan? Ingat lagi, ini kekerapan. Ini kekerapan. Macam mana nak cari kekerapan longgakan? Supaya ingat lagi. Kekerapan longgakan kita kena campurkan ataupun tambahkan. Seperti ini. Letak 4 dahulu. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 8, 24. 24 campur 10, 34. 34 tambah 6, 40. Jadi kita dapat kekerapan longgakan ni, maksudnya kita cari kekerapan longgakan ni untuk
mencari jumlah. Berapakah jumlah frekuensinya? Daripada jumlah frekuensi ni baru kita boleh bahagikan dengan 1/4 atau dengan 3/4. Sebab kita nak cek kuartil kan. Jadi kita nak bahagikan kegerapan longgakan, bukan kekerapan. Kita tak boleh bagi kegerapan. Kita boleh bahagi kegerapan longgakan. Sebab kegerapan longgakan ni adalah jumlah. Maka kuartil pertama, serapan ke berapa? Kita nak tahu. Jadi kita kena bahagi 4 untuk kita tahu skor tu di mana. 3 ke, 2 ke, 4 ke untuk kuartil pertama ni. Jadi berapakah serapan yang keberapa? Ke-10 kan? Sebab 40 bagi 4, 10. Jadi kegerapan ke-10 macam mana kita nak cari? Kita kena susunlah ataupun kita lihat kat sini. Mana yang ke-10? Sini kan? Sebab 1, 2 ni ada 9. Kita susun 2 sampai ke 10 dia adalah 3. Serapan ke 10 adalah 3. Jadi sebab dia genap, dia tak ada nombor tengah-tengah kan. Jadi dia di antara. Maka di antara kita kena 3 campur 3, iaitu nilai ke-10 tambah nilai ke-11. Sebab dia bilangan semua nombor dia yang ini kalau kita susun adalah genap. Jadi dia tak ada nombor yang di tengah ataupun nombor serapan tu tak ada. Dia di antara. Jadi 3 tambah 3 bahagi 2. 3. Baik, kuartil yang ketiga. 40 kita kena darab berapa? 3/4. 3/4. Kita nak cari julat kuartil kan? Jadi nak cari julat kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kita cari kuartil ketiga pula. Jadi kita kena darab 3/4. Serapan yang 30. Ke-30. Ke-30 ni skor dia berapa? Dalam lingkungan sini kan? Iaitu 5. Jadi sebab dia genap, kita kena tambah di antaranya. 5 tambah 5 kan? 10. 10 bagi 2, 5. Boleh? Akhirnya kita tolakkan di antara kuartil. Julat antara kuartil adalah 5 tolak 3 sama dengan 2. Boleh? Jadi julat antara kuartil ni kita boleh gunakan data-data yang tak berapa ekstrim ataupun nilainya tak jauh antara satu sama lain. Macam 4, 7, 5, 6. Tapi kalau macam contohnya maka seseorang tu dalam ujian dia, semualah ujian akhir, ujian pertengahan dengan ujian selaras ke, semuanya mungkin markah dia tu yang ketara ekstrim, maksudnya mungkin dia dapat 40, lepas tu dia dapat 90. Jadi untuk kita gunakan julat ni tak berapa tepat. Maka kita guna varian dan sisihan piawai. Sisihan piawai dan varian ni untuk markah atau nilai yang ekstrim, ataupun kita nak bandingkan antara dua orang yang dapat markah matematik. Jadi siapa yang lebih tinggi markah dia. Boleh? Atau kita nak bandingkan dua pekerja yang bekerja
manakah lebih cekap ataupun dia buat kerja, selesaikan kerja tu dalam masa yang singkat. Kita boleh bandingkan antara dua pekerja. Maka kita dapat tahu kualiti pekerja itu. Boleh? Dengan gunakan variance dan sisipan ataupun sisihan piawai. Deviation lah. Standard deviation. Dalam kalkulator dipanggil SD kan? S, simbol S, D. Okay, untuk mencari variance, kita kena cari mean dulu. Apa simbol mean? Ada palang kat atas kan? Jadi mean data sama dengan jumlah semua data dibagi dengan bilangan data. Mean ni penting, kita kena cari mean dulu sebab mean ni kita akan tolakkan dalam rumus variance. Jadi variance sama dengan jumlah semua data ditolakkan dengan mean kuasa 2kan bagi n, ataupun yang biasa kita guna rumus ini sama dengan jumlah data kita kuasakan dulu, baru kita tambahkan semua data itu, kita bahagikan dengan bilangan data. Kalau data tu ada 12, 12 lah. Kalau bilangan data tu ada 20, kita bagi dengan 20. Tolakkan dengan apa? Min tadi kita kuasa 2kan. Boleh? Jadi sisihan piawai ni macam mana pula? Variance dengan sisi piawai ni dia ada kaitan, ada hubungan. Sisihan piawai ni bagaimana pula kita cari? Ada nak respon? Sisihan piawai ni kita punca kuasakan aja daripada variance yang kita dapat tadi kan. Punca kuasakan saja. Maka kita dapat sisihan piawai. Atau kita punca kuasakan, setelah kita cari median yang kita kuasa 2kan, maka kita akan tolak dengan jumlah data yang kita kuasakan, lepas tu bagi dengan bilangan. Boleh? Jadi kita gunakan rumus yang inilah selalu yang kita guna. Baik, kita tengok contoh. Tentukan variance dan sisih piawai bagi set data 3, 4, 5 atau 3, 4, 3, 5, 6. Mula kita cari apa? Min data kan? Gunakan formula min data, iaitu kita tambahkan semua data yang kita dapat. Berapa bilangan dia? Data dia. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi 5. Jadi N tu maksudnya bilangan data. Ataupun N kecil. N huruf kecil pun dia guna sebagai bilangan data. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita cari jumlah. Simbol ni jumlah. Ini jumlah. Jumlah data kita kuasakan dahulu, baru kita tambah semua. 3, 3 kuasa 2, 4, 4 kuasa 2 dan seterusnya. Lepas tu baru kita gantikan dalam rumus variance. Kita dapat siap-siap, maka kita masukkan dalam rumus. Bahagi 5 ni. Lepas tu kita kena kuasa 2 kan sebab untuk min kita kena kuasa 2 kan untuk cari variance. Maka kita dapat 1.04 atau sifar 4. Okay, boleh semak guna kalkulator masing-masing, dapat tak? 1.04. Dapat
Dapat. Dapat. Okey. Maka sistem piawai kita punca kuasakan saja. Seterusnya, kalau bentuk jadual ataupun ada kekerapan frekuensi, maksudnya data dia tak terkumpulnya terlampau besar. Maka sama juga macam bilangan cerapan. Tapi N tu kita gantikan dengan jumlah frekuensi. Ataupun kekerapan logokan. Kita tambahkan semua. Nah, itu beza dia. Boleh? Jadi frekuensi itu kita akan darab dengan X kuasa 2. N dia kita ganti dengan jumlah frekuensi. Ataupun kekerapan. Dipanggil frekuensi itu kekerapan lah. Dalam bahasa Melayu kekerapan. Bahasa Inggeris frekuensi. Sama je. Jadi kita lihat contoh. Sistem piawai ni punca kuasakan saja. Okay, kita lihat macam mana kita masukkan data tu. Ini bentuk jadual. Untuk jadual kita guna rumus yang ada frekuensi. Sebiasa cari median. Tapi median min ni, bukan median min ni, kita kena darab dengan frekuensi dia. Ataupun kekerapan dia. 4 darab kosong. Atau sifar, 4 darab sifar. Tambah 5 darab 1. Tambah 6 darab 2. Tambah 4 darab 3. Tambah 1 darab 4. Macam mana dapat 20? Kita cari kekerapan logokan. 4 campur 5. Kan? 9. 9 campur 6. Kan? Dapat 15. 15 campur 4. 19. 19 campur 1. 20. Boleh? Kita buat macam anak panah tadi. Kita cari satu-satu. 1.65. Lepas tu kita cari variance. Kita kena kuasakan 2 dulu. Semua data. Baru kita darab dengan frekuensi dia. Seperti sifar. Kuasa 2 kan darab dengan 4. Baru tambahkan. Bahagi 20. Tolak 1.65 kuasa 2 sama dengan 1.3275. Okey, semak guna kalkulator. Dapat tak 1.3275? Gunakan SD. Mod. 2 kali. Sudah. Tekan 1 untuk SD. Lepas tu masukkan data dia 4. Tu tekan M plus. M tambah. Maka akan keluar N sama dengan 1 kan? Betul? Semua dapat? Tak. Tu masukkan 5. Tekan M plus. Dia akan keluar N sama dengan 2 kan? Maksudnya bilangan yang kedua awak masuk. Lepas tu masukkan 6. Tekan M plus. Dia akan masuk bilangan yang ketiga. Masukkan 4. M plus. Masukkan 4. M plus. Lepas tu buat apa? Siapa ingat lagi untuk guna SD? Shift 2 kan? Okey, lepas tu tekan Shift 2. Keluar apa?
Ada 1, ada 2, ada 3. Kita nak cek variance kan. Cek variance tekan 2. Betul? Tekan 2 ke tekan apa? Tekan 2 Shift. 2. Tak perlu shift Dah tekan shift 2 tadi. Lepas tu tekan 2. Okey. Lepas tu tekan sama dengan. Okey, ada yang dapat? Okey, 0.8 ni apa? Sebab awak masuk SD kan? Dia standard deviation. Jadi awak nak cari variance, awak perlu tekan kuasa 2. Dapat tak? Nanti awak semak dapat 1.3275. Okey, cara dia macam tu Dapat? Okey, tak apa, nanti awak cuba buat lagi Di sisihan paiwan ni awak punca kuasa 2 kan. Okey, bina satu plot kotak bagi set data di bawah. Okey, kita nak bina satu plot kotak Untuk bina satu plot kotak, kita kena susun dahulu menaik Susun dulu dari nilai kecil ke besar. Lepas tu kita buat apa? Perlu kita buat lepas tu cari nilai minimum dan maksimum. Apakah nilai maksimum dan minimum dia? Nilai minimum dia adalah berapa sini? 30 30. 30 Cikgu betulkan sini ada dia tulis 50. Kalau nampak ada 50, tulis 30 Dalam modul tu, ada modul masing-masing. Tukarkan 30. Okey, nilai maksimum apakah nilai maksimumnya? 100 Maksimumnya 100, cerapan yang tertinggi. Lepas tu cari median. Okey, bilangan ni dia ganjil ke genap? Ganjil kan? Kalau ganjil mesti ada nombor tengah-tengah dia kan? Apakah nombor tengah-tengah dia? Median dia. Amal Wafi macam mana? Internet tak apa kuat. Okey, median dia berapa? Kita boleh cari cerapan dia. Kita bulatkan 2, 2, 2 sampai kita jumpa median dia tengah-tengah. Apa median dia?
Median ni mesti ada sebab ganjil kan. 2, 2, 2. Daripada sini 2, 2, 2. Kita bulatkan. Maka kita akan jumpa 55 median dia. Okey, lepas tu kita dapatkan kuartil dia. Okey, kuartil pertama. Tadi kita dah bulat-bulatkan tadi. Kuartil pertama ni berapa? Ada yang dapat kuartil pertama? Kita cari sekejap. Dapat? Ada yang dapat? Pertama 35 dan kuartil ketiga kita bulatkan dua-dua tadi. Berapa yang tengah-tengah dia? Ada punya tepi tengah 55. Maka kita dapat berapakah dia punya ni? 2, 2, sini 2, sini 2. Jadi kita dapat 85. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita tandakan dia punya tu. Nilai minimum dia 30 Jadi kita labelkan 30, 40, 50 untuk skala dia. Buat satu garisan lurus. Lepas tu kita labelkan 30, 40, 50 sebab dia ni semua 10-10 Jadi kita buat minimum dia 30 ke kotak segi 34 Ini nilai minimum dia. 30 hingga kuartil pertama 35. 30, 35. Nilai maksimum 100 dan kuartil ketiga dia 85. Jadi 100 hingga 85 untuk garisan lurus. Lepas tu kita buat untuk kotak. Kita buat. Lepas tu kita buat median dia tengah-tengah titik. Boleh? Okey, sudah? Dah salin? Kita terus ke soalan SPM KSSM. Kita cari julat bagi data yang diberi dalam darjah 1. Okey, berapa julat dia? Nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Berapa? C. Bukan. Ya? D. D. Okey. 10 12 tolak 2. D. Lain dapat sama? Baik. Seterusnya
Sisihan piawai bagi 7 data adalah 987 jika setiap data didarab dengan 2. Apakah sisihan piawai baru? Jadi bila sisihan baru ni kita buat apa? Ada perubahan tak? Ada perubahan kalau darab dan bahagi. Tambah dan tolak tak ada perubahan untuk sisihan piawai ini. Begitu juga dengan julat kuartil dengan variance. Jadi kita 987 kita darab berapa? Darab dengan 2. 2. C. Kita darab dia dengan 2 sisihan piawai yang diberi. Kita dapat berapa? C. 19.74. 74. 19.74. Okey. Okay, next. Okey, menunjukkan plot bagi satu set data. Apakah kutipan pertama bagi set data tersebut? Jadi kita boleh susun secara satu-satu. Maksudnya berapa ni? Mula-mula ni. 5, 4, 3, 2. Jadi 2 ada 1, 2, 3, 5 ada 2, 5, 5, 6, 6, 6. Kita susun. 7, 7, 7, 7. 8, 1, 9, 1. Lepas tu kita cari median di tengah-tengah. Maka kita akan dapat kuartil pertama. Jadi berapakah kuartil pertama dia? Okey, kita susun dulu. Dua, 3, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 3 kali 8, 9. Maka kita cari median, lepas tu kita cari kuartil pertama. Dapat berapa? B ke cikgu? Ya. B. Yang lain dapat berapa? Ada jawapan lain? Baik, jadi dia punya kuartil pertama adalah 5. Siapa dapat 5? Ya. Ya, dapat Baik, boleh? Senang dapat? Cari median dahulu. Iaitu 6. Lepas tu awak bulatkan cerapan 2, 2, 2. Seperti bentuk yang kita bincang tadi. Sebab kalau ganjil ni, median dia, kita akan tahu dia 6 kan. Baik,
cari beza antara variance dan sisian piawai bagi data berikut. Kita gantikan dalam rumus. Ada tak dalam modul rumus, kita gantikan ke dalam variance. Baik, ada yang dapat. Kita check variance dulu. Dapat variance. Kita cari standard deviation atau sisian piawai dengan punca kuasa jawapan tadi. Lepas tu kita tolakkan antara variance dan sisian piawai. Okey, apa jawapannya? Ada yang dapat? Baik, kita dapat rumus dia tadi, variance macam mana? Part C Jadi formula variance tadi kan? Tapi diberi sini jumlah data. Jadi jumlah data ni bagaimana? Kita tukarlah min yang mana? Yang ni kan, min kuasa 2 ni. Kita gantikan dengan formula min. Ni. Maka kita boleh gantikan jumlah data semua kan, yang ditambah tu kan. Jadi kita boleh bahagi dengan n. N-nya jumlah atau bilangan data dia 10 kan. Dengan cerapan dia 10 bilangan. Jadi kita gantikanlah saja. Jadi maksudnya min ni kita boleh ganti atau tukar jadi jumlah data bagi n kuasa 2. Jadi kita masukkan data tu, jangan lupa min yang kita dapat tu kena kuasa 2 kan. Maka kita dapat 895.4. Lepas tu untuk sisian piawai kita kuasa 2 kan. 29.92. Lepas tu kita tolakkan antara satu sama lain. Dapat tak? 865.52. Boleh semak kereta masing-masing? Dapat beza dia? Itu trik dia untuk awak kena gantikan min tu dengan jumlah data atau jumlah X. Baik, soalan yang lain yang dalam modul tu awak boleh buat sendiri. Kalau ada soalan, awak boleh kemukakan dalam komen. Nanti cikgu akan lihat satu-satu. Nanti kita bincang pada minggu hadapan. Ada soalan lain? Cuma kita tangguhkan kelas kita. Tak ada. Tak ada Itu gambaran untuk bab 8 Perubahan kalau kecilan tu cikgu tak dapat nak kongsi kat sini, tapi cikgu akan bagi modul dia. Tapi kita dah masuk dari
dapat perubahan untuk sisi yang piawai itu, kalau darab dia ada perubahan dia. Kalau tambah tolak tak ada perubahan. Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi. Hati-hati semua. Salam.